Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Hazim bin Hizam daripada Diploma Pendidikan Islam kelas 2 ingin menceritakan tentang dua kes salah laku guru berserta pandangan tokoh pada hari ini. Yang berbahagia Dr. Hajar Maskiah binti Masrum selaku pensyarah bagi subjek falsafah pendidikan di Malaysia untuk Diploma Pendidikan Islam. Saya teruskan kepada kes yang pertama, iaitu di Tawau. Seorang bekas guru sekolah rendah agama di sini dihukum penjara 20 tahun dengan 8 sebatan selepas didapati bersalah atas pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap 3 murid lelaki 2 tahun lalu. Hakim Mahkamah Seksyen Tawau, Awang Keris Nada Awang Muhammad, menjatuhkan hukuman itu terhadap Muhammad Ikram Yusof 25 tahun selepas mendapati lelaki itu bersalah atas 2 pertuduhan mengikut Seksyen 18A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 pada akhir kes pembelaan. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap 3 murid lelaki yang masing-masing berumur 9, 10 dan 12 tahun. Itu antaranya dengan cara menghisap kemaluan mangsa selain memegang kemaluan mangsa bagi tujuan seksual. Perbuatan itu didakwa dilakukan pada jam 4.30 petang dalam 3 kejadian berasingan, masing-masing pada pertengahan bulan April, 5 September dan 13 September 2019 di premis Bandar Seri Indah di sini. Seramai 19 saksi pendakwaan dipanggil untuk memberi keterangan sepanjang perbicaraan berlangsung dengan tertuduh kali pertama dihadapkan ke mahkamah pada 4 Oktober 2019. Kes yang kedua pula berlaku di Sandakan, iaitu seorang guru disiplin sekolah rendah di Beluran dijatuhi hukuman penjara berjumlah 80 tahun dan 20 sebatan atas 14 pertuduhan rogol, cabul serta liwat terhadap 8 murid perempuan. Hakim Mahkamah Seksyen Ummu Haltum Abdul Samad menjatuhi hukuman itu terhadap Freddy ataupun Ampat Unsin yang berumur 56 tahun di Tawau di sini hari ini. Bagi 2 pertuduhan merogol muridnya berumur 9 tahun pada November 2015 dan 10 tahun pada Mac hingga Julai 2016 di sekolah tempat dia bekerja di Beluran. Freddy dijatuhi hukuman penjara masing-masing 15 dan 18 tahun serta diperintahkan supaya dikenakan masing-masing 3 serta 4 sebatan. Ummu Kalthum memerintahkan hukuman itu berjalan serentak mulai tarikh Freddy didakwa pada 27 Disember 2017. Beliau turut memerintahkan supaya hukuman penjara berjumlah 43 tahun dan 12 sebatan atas 11 pertuduhan cabul dalam berturutan selepas Freddy menjalani hukuman bagi 2 pertuduhan rogol itu. 3 daripada 11 pertuduhan cabul membabitkan hukuman penjara berjumlah 10 tahun dan 3 sebatan yang diperintahkan supaya berjalan serentak. Mengikut pandangan teori Ibnu Sina yang merupakan bapa kedoktoran pertama, menurut pandangan beliau, pendidikan harus diarahkan kepada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangannya yang sempurna, iaitu perkembangan fizik, intelektual dan budi pekerti. Mengikut pandangan Ibnu Haldun tentang pandangan tentang manusia didik, manusia adalah makhluk yang berfikir. Manusia mampu melahirkan satu peradaban. Manusia juga membangun pengetahuan melalui ketekunan dan bakat. Pandangan beliau terhadap metod pengajaran pula, metod pengajaran bersifat tahapan, iaitu step by step, menekankan pada belajar tuntas, iaitu mastery learning, Nata Fauzan pada tahun 2005. Tujuan pendidikan mengikut Ibnu Haldun adalah pengembangan kemahiran, al-malakah atau skill, penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan zaman, pembinaan pemikiran yang baik. Peran keluarga dalam pendidikan anak menurut Ibnu Haldun. Barang siapa tidak terdidik oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman. Maksudnya barang siapa tidak memperoleh tata krama yang dibutuhkan sehubungan pergaulan bersama melalui orang tua,
mereka yang mencakup guru-guru dan para sesepuh dan tidak mempelajari hal itu dari mereka, maka ia akan mempelajarinya dengan bantuan alam dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang zaman. Zaman akan mengajarkannya. Peranan dan tanggungjawab orang tua dalam mendidik anaknya tidak terbatas pada masa prasekolah. Orang tua memiliki tanggungjawab untuk mendidik dan tidak terbatas kepada masalah finansial. Orang tua berperan aktif dalam interaksi edukatif. Pada pandangan saya pula, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia seharusnya memilih pelapis-pelapis guru yang lebih berpengalaman dan mempunyai keimanan yang tinggi di dalam kehidupan seharian mereka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.